Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhu minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapa yang dihormati, dan saudara-saudari, dan pula kepada hadirin hadirat yang mengikuti daripada laisuk kita ataupun daripada majlis muzakarah kita ataupun majlis ingat mengingati di antara kita pada zaman yang terakhir ini. Maka marilah kita bersama-sama mengingati ke Allah dan sama-samalah kita mengunjungi ke Allah. Lagi pula kita banyak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan orang panggil di keadaan dunia sekarang saat itu, di dalam gelak gelita ataupun di dalam kesusahan yang sangat-sangat, maka marilah kita ingat kepada Allah dan kita bersabar dengan Allah, dan kita ingatlah kepada apa yang Allah Ta'ala ujian kita. Maka dengan sebab satu ujian ni ialah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala nak ampunkan dosa-dosa kita, dan dengan sebab ujian ni juga ya Allah Taala nak kafarah dosa kita, dan pula Allah Subhanahu wa taala nak mengangkatkan darajat kita, dan pula dengan ujian ini juga Allah Subhanahu wa taala saat itu dia nak bagikan pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu rezeki kepada kita. Ibu bapa yang dihormati ataupun ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudari semua. Jadi alhamdulillah, walaupun bagaimanapun kita di dalam keadaan macam mana, keadaan lagu mana pun, alhamdulillah kita sama-sama ambil sejas malam. Kita mari mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan masa kita ingat kepada Allah, masa kita mengingati kepada Allah, ada majlis ta'lim, ini satu perkara ataupun satu inilah dikatakan riyadul jannah. Sebab tu Nabi SAW maksud daripada sabda Nabi, kalau kamu nak tengokkan daripada kebun-kebun syurga ataupun daripada taman-taman syurga ibu bapa, yakni kamu tengok kepada halqah zikir, yakni halqah yang mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun halqah dok mengajikan Quran, ataupun halqah dok belajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan kebun-kebun syurga yang ditunjuki yang ada di atas muka bumi ini. Alhamdulillah ibu bapa, yang kita nak masuk cara lagi daripada suratul Insan ayat 18 yang kita bersamanya, yang Allah Subhanahu wa taala firman, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita ceritanya semalam, bagi orang-orang yang beriman, bagi al-abrar, yakni Allah Subhanahu wa taala nak gelangkan di al-abrar kerana dia di atas muka bumi Allah, di atas dunia ini, di atas bumi Allah, dia jaga segala titahan Allah dan dia takut kepada Allah Taala setiap masa, setiap keadaan, dan dia bantu kepada orang-orang miskin. Maka di akhirat Allah Taala bagi pada mereka, yakni Allah Taala pelera mereka daripada kesusahan di pada mahsyar, dan Allah Taala lepaskan mereka daripada kesusahan daripada mahsyar, dan pula dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bagi syurga kepada mereka sebagai balasan. Dan pula setengah daripadanya Allah Taala duk cerita lagi bagi al-abrar.
Di dalam syurga Allah Ta'ala, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apa maknanya? Wa yatufu alaihim, dan bermusinglah ke atas mereka itu, ke atas al-abrar, di atas orang-orang yang baik ataupun di atas ahli syurga itu, wildanum mukhalladun, iaitu kanak-kanak yang duk khidmat kepada mereka itu, lagi pula kanak-kanak ni yang dibekali untuk mereka. Ni apa makna wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun? Yang tafsirkan oleh ulama tanya, wa yaduru ala haula'il abrar li khidmatihim ghilmanun daimuna ala halihim. Ni jadi apa makna katanya wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apa maknanya yang ditafsirkan oleh al-mufassirun dengan makna wa yaduru ala haula'il abrar, dan bermusinglah ke atas mereka itu orang-orang yang terbaik. Demo ni duk tah dunia dulu yang baik, kerana ia jagakan titah Allah, ia jagakan perintah Allah, ia jagakan semaya, ia jagakan puasa, ia jagakan zikir. Sebab tu Allah Ta'ala gelar dia al-abrar, yakni segala orang-orang yang terbaik. Orang yang baiknya hatinya, yang baiknya cakapannya, yang baiknya akhlaknya, ya baik habis. Akhlak dia pun baik, hati dia pun baik, mulut kataan dia pun baik, lidah dia pun baik, mata dia baik, tak ada naskah jahat kepada orang. Bagi orang-orang yang terbaik ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas kepada mereka kerana mereka duduk atas dunia dulu baik. Baiknya jaga titah Allah, baiknya mulutnya, baiknya matanya, baiknya telinganya, baiknya kakinya dan tanginya, baiknya hatinya, baiknya amalannya. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala saat itu jadikan orang-orang yang duk khidmat kepada mereka. Semalam kita baca dah, jadi makna kata mereka itu dipusingkan ke atas mereka itu dengan bekas-bekasan dan pula bijana daripada perak, lagi pula di dalam bekasan saat itu orang panggil untuk makanan akhirat, yakni Allah Ta'ala menjadi daripada perak, dan pula gelas saat itu dijadikan daripada kaca. Untuk minum bagi al-abrar ataupun bagi ahli syurga ini. Dan akhirat isyak juga wa yaduru ala haula'il abrar, dan pula bermusing ke atas mereka itu saat ni al-abrar. Siapa dia? Li khidmatihim, untuknya nak mengkhidmat dan nak membantukan mereka itu. Jadi duk musing, duk melikungi akan mereka itu daripada ahli syurga yang dikata al-abrar ni, duk bermusing ke atas mereka tu untuk nak khidmatnya, nak bantunya, nak layannya. Allahu Akbar. Kita duk atas dunia kan, apabila kita banyak orang layan, banyaklah orang khidmat, banyaklah orang saat ni tu nak tolong kita, bantu, bermakna kata kita ni wasa suka hati kita ni orang banyak khidmat. Duk ni akik air kita, duk ni akik ngamam siaya makan nasi, dia ambil lauk cobek labuh dalam kita. Kita wasa sangat-sangat mulia, kita wasa sangat-sangat bangga. Tu dunia. Kalau kita makan hidayah sekali kali dengan tok guru kita kan, masalah kita makan kali tok guru kita, maka hidayahnya saat itu 4-5 ni orang, maka banyaklah orang nanti khidmat pada tok guru kita, banyaklah membantu, banyaknya layan ni, maka lebih-lebih lagi tok guru cobek kalau buh lah pinggir kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, berkat yang besar. Kita rasa bangga, kita rasa suka. Maka apakah lagi di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan beberapa orang-orang yang dikhidmat duk musing ke atas kita, duk jagakan kita, duk layankan kita. Kita nak gapo maka dia wak rilah, kita perlu gapo dia wak datang lah. Siapa dia duk musing di atas al-abrar daripada ahli jannah ni? Ghilmanun daimuna, oleh segala kanak-kanak dan budak-budak, daimuna, yang berkekalan mereka itu, ala halihim, di atas kelakuan mereka. Bermakna tak kanak-kanak yang tuju duk khidmatkan kita saat ni.
Kanuk-kanuk yang comel-comel, yang janguk-janguk, yang putih-putih, yang bersih-bersih, yang untuk melayang kita dalam syurga, yang duk membantukan kita, duk khidmatkan kita di dalam syurga. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala cadai bagi orang-orang abrar, yakni Allah Taala saat itu duk cadaikan orang-orang duk layan kita daripada kanak-kanak yang comel-comel, yang molek dia, yang berjuru-juru, yang janguk-janguk, yang berkekalan mereka di atas kalakuan. Kita nak gapo mereka bantu, kita nak gapo mereka hala. Ini nak royak kata, nah sifat-sifat dan kalakuan-kalakuan ahli syurga. Lepas tu kita atas dunia, lah ni kita tak say. Kita nak lagu ni, banyak orang lain, banyak orang duk tolong kita, banyak orang duk bantu kita, maka kita nak sangat-sangat. Dan kan kita perlu sangat-sangat dengan perkara-perkara lah ni. Maka di syurga Allah Ta'ala cadaikan kanak-kanak yang duk membantukan kita, duk menolongkan kita. Maka kalau kita nak kepada benda-benda ni semua, maka kita kena cadai dah amalan-amalan kita di atas muka bumi ini, di atas dunia ini. Kanak-kanak duk khidmat saat itu kepada mereka yang berkekalan di atas kalakuan mereka. Iza absartahum zanantuhum lihusnihim wa safai alwanihim wa isyraqi wujuhihim wa isyraqi wujuhihim al-lu'lu'ul mufarraqu al-mudhi'u. Tu mana katanya, apa maknanya? Iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jadi kanak-kanak ya Allah Ta'ala duk cadai kita tu, duk mengkhidmat pada kita tu, duk layan kita dalam syurga tu. Jadi daripada kanak-kanak dan pula hamba-hamba gunik-gunik, daripada kanak-kanak yang comel-comel, yang janguk-janguk. Kalau kuih mereka itu berkekalan, nanti nak khidmat kita, nanti nak bantu kita. Iza absartahum, apabila kita melihati dan kita tengok kepada gilman tu, kepada budak-budak dan kanak-kanak yang Allah Ta'ala jadi pengkhidmat-khidmat, yakni khadam-khadam kita, ataupun daripada pembantu kita, daripada orang-orang yang duk layang kita ni, apabila kita tengok mereka, zanantuhum, kita menyekakan mereka. Kita menyekakan akan mereka saat itu, menyekakan tangan. Kita sekira kita daripada ahli syurga, apabila kita tengok kepada budak-budak yang berkekalan di atas kalakuan mereka, yang comel-comel, nanti tuju layar kita, khidmat kita, duk bantu kita mereka daripada khadam kita. Dan khadim kita ataupun khidamu, pembantu-pembantu kita, apabila kita tengok mereka itu ibu bapa, hasib tahum mana zanang tuhum, engkau kandan kita saat itu menyeka, zanang tahum, engkau menyeka akan mereka, menyeka ana lihusnihim, kerana janguk mereka. Mereka itu sangat-sangat janguk. Budak janguk ni satu perkara juga. Orang duk layan kita, cuba kita pergi tengok tempat karaoke ke, ataupun kita pergi di hong ahan, ibu bapa cuba tengok dunia ni. Ya ambil dunia ni, dunia dak buat sekarang lah ni. Ambil orang tino duk layan-layankan kita, misalnya fok-fok wahi mai karaoke ataupun mai hong ahang ke. Kadang ke mana kita nak goyak. Sebab apa kadang-kadang tok lelaki saat ni duduk rumah tak boleh duduk, tak sedap duduk. Wak rana bining rumah saat ni yak kelopok, mani-mani pun dak. Kau masa muda-muda baru menikah tu malah kata apa, pakai kering tu kering ni. Pakai bedak tu bedak ni, tua yak serebak bahu sedap. Boleh anak boleh cucu kah, tak ada bercara ke diri langsung. Tak ada bercara siapalah, muka pun jadi pitik-pitik habis dah. Lagi pula nak jagalah, nak ngejawab lah, macam-macam. Tok lelaki nak tengok tak? Sebab tu tok lelaki pergi masuk hong ahang politik. Sebab tu, sebab apa kita tengok atas dunia di hong ahang tu, Allah para puai duduk dalam tu deh, dengan pita tu lak cerah lak ni, maka kita duduk dalam tu Allah tak berasa nak kelik, tak ada ingat kepada bining di rumah kan? Kenapa? Dalam dengan pelita lagi, dengan minum yang sagak-segak lagi, pakaian yang segak-segak, orang tino pun comel-comel, tino pun janguk-janguk. Pakaian bahunya serebak, dalam tu Allah tak khabar cerah ataupun gelap. Sebab tu orang panggil ni daripada ahli dunia, kerana ia mengikut kepada daripada sifat-sifat ahli syurga.
Lepas tu kenapa? Tak payah rumah, tak payah korokit tu ada nganam puk buat itu ni. Lepas tu orang panggil tempat korokit tu, dia buat cuming kau dah ada tabih. Dia ikut syurga lah kau dah ni. Dia mengikut dengan kelakuan ahli syurga. Kerana ahli syurga tak ada tempat nak tik. Tak ada huduh, tak ada kata tak janguk, kata bahu busuk, kata makan tak sedap, tak ada. Benda ni tak ada ibu apa. Benda ni orang panggil dinasakh ataupun dibuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang yang Allah Taala jemput duduk di dalam syurga dia sebagai daripada al-abrar, daripada orang-orang yang terbaik yang dia sabar atas dunia keadaan dia taat kepada Allah, dia takut pada Allah ibu bapa, maka ke akhirat nanti maka orang yang duk khidmat kepada dia ghilmanun mukhalladun, yakni ghilmanun daimuna ala halihim, yakni kelakuan daripada kanak-kanak yang sangat-sangat indahnya rupanya dan layanan-layanan yang tercomelnya kepada kita. Lagi pula kita tengok mereka dan kita lihat mereka, kita menyeka bahasa mereka itu gapo dia. Wa safai alwanihim, Allah dan bersihnya kulit-kulit warna mereka. Tuai jangok. Lagi pula cucinya warna kulit. Tuai cuci jangok, warna-warna kulit pun jadi cuci nampak bersih, tak ada naik kurat betapung dak weh. Wa isyraqi wujuhihim, dan pula cerahnya oleh segala muka-mukanya. Muka dia tu sangat-sangat cerahnya di akhirat. Ni gunik-gunik budak-budak yang duk layan nanti nak win negara, nak tolong kita, nak win makan ni kita, nak bantu kita, kita nak gapo mereka mendatang, kita nak gapo mereka layankan. Daripada rupa mereka jangan, kulit-kulit mereka bersih dan muka-muka mereka cerah, cuaca jilahnya seperti bulan pernah-pernama. Allah, kita tak kuasa guana. Sedaplah supaya kita atas dunia tengok orang seorang Allah janguknya. Lagi pula kulit ni tak ada nampak pitik langsung, kulit pun nampak bersih, tak ada jadi berkurat, tak ada jadi berguding. Allah, kulit dia macam gapo ni nampak licinya. Supaya atas dunia Allah ni lah. Supaya fok artis ataupun fok darah kan. Supaya apa? Dia nak cuci kulit dia. Sebab dia dah tengok ahli syurga ni. Dia mikir sebab benda-benda ni daripada ahli dunia. Ia kaji daripada Quran. Quran duk royak kata ahli syurga orang jangan. Lagi pula kulit-kulit pun cuci, warna pun bersih. Tak ada berkurat, tak ada bergudih. Tengoklah kita tengok. Lagi pula masalah muka-muka pun cerah. Tengok fok artis, fok darah lah ni. Yang mani gapo? Yang nak kulit yang molek, yang mani air susu, yang mani nam-nom. Lagi pula nak tidur malam-malam, dia hiris terus masih dah kan, hiris terus masih, maka dia tepek-tepek tinggal nampak mata dua ti. Kerana nak muka dia comel, nak muka dia laik, nak muka dia tu nampak jilah, nampak cerah. Kama dia apabila kita tengokkan akan mereka itu saat itu al-lu'lu al-mufarraqa, yakni sebagai mata perluk-luk saat itu al-mufarraqa, yang bercerai-berailah akan dia, al-mudhi'ah ataupun macam al-mufarriku, yang bercerailah, yang nampak berkilat lak di muka dia, al-mudhi'ah, lagi pula yang mencerahlah ia. Jadi apabila kita tengok kepada muka bagi ahli syurga, daripada kita al-abrar ni tak ada kena kecek dah ahli syurga yang Tuhan bubuh dan Tuhan masuk kita ke dalam syurga, maka Tuhan cadai pula daripada pengkhidmat, daripada yang duk layang kita, bantu kita, tolong kita, daripada ghilmanun mukhalladun, daripada kanak-kanak yang terjilahnya mukanya, yang janguknya rupanya, yang comelnya warna kulitnya. Kulit tu nampak cuci, geling, tak ada nampak berkurat, tak ada nampak berguding. Lagi pula muka ni jilah cerah seperti bulan pernah-pernah duk khidmat pada kita. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ni Tuhan kata lagi. Apa perkara yang pertama Tuhan pelera kita daripada siksa pada masa dahsyat pada masa satunya. Yang kedua Tuhan balas sang syurga, duduk dalam syurga saat itu pakaikan setera. Yang tiga kita duduk menyengai tah kati-kati, tak ada rasa panas matahari. Yang keempat kita duduk tepi di dalam syurga, maka diandangkan kita direndai tepi kita dengan pokok-pokok kayu. Apa yang kita nak makan maka kita kutip makan. Dan pula Allah Ta'ala yang kelimanya,
Allah Ta'ala pusingkan ke atas kita daripada hidangan-hidangan ataupun bekas-bekas yang dibuat dengan perak, lagi pula dengan gelas yang dibuatkan dengan kaca. Lagi pula yang kena dituangkan akan air masuk dalam tu yang bercampur dengan zanjabil ataupun dinamo salsabilah. Yang tujuh, Allah Subhanahu wa taala cadai untuk kita pula daripada kanok-kanok yang duk khidmat, duk layang kepada kita. Wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apa maknanya? Wa iza ra'aita samma, dan apabila engkau melihat ya Muhammad, sama di sana di syurga ra'aita na'iman, engkau nasya engkau akan terlihat di sana na'iman, nikmat, na'iman akan yang bernikmat, lagi pula wa mulkan kabira, dan engkau nampak di sana saat ni daripada kerajaan dan rentahan yang amat besar. Nak ayat kata di syurga sana tu Allahu Akbar ibu bapa, malah kata polah di sana saat ni tu. Kenapa? Tengok apa makna wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa iza absarta, apabila engkau melihat Muhammad, apabila mu tengok Muhammad, ayya makanin, yang mana tepat, fil jannah, di dalam syurga Allah. Jadi apabila engkau tu tengok, apabila engkau tu menilik di dalam syurga Allah, maka engkau nampak gapo dia? Fil jannah tu yang mana tepat yang ada dalam syurga, ra'aita fihi, nescaya engkau nampaklah Muhammad, fihi pada tempat saat ni, na'iman, bernikmatlah ia. Kita dapat nampak nikmat-nikmat sana. Kenapa di akhirat esok weh, apabila duduk dalam syurga ni Allahu Akbar, maka kita berdoalah semoga-moga kita dapat masuk syurga. Jangan masuk dengan kau ibu bapa dan pendengar-pendengar dan hadirin hadirat yang disayangi semua. Kita kena berdoa, ya Allah sepahmaya kita, Allahumma ajirni minan nar, ataupun Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wahai Allah, minta melepaslah akan kami daripada azab dengan kau ya Allah. Jadi kita kena minta. Setiap lepas maya kena minta. Setiap lepas maya kita kena minta. Minta kita lepas daripada dengan kau Allah. Minta jauh daripada dengan kau. Apabila kita jauh daripada dengan kau, makna kita masuk ke syurga Allah. Maka apabila engkau tu terlihat yang mana tepat yang ada dalam syurga Muhammad, maka engkau ternampaklah di sana di dalam syurga. Makna kata bernikmat sangat di sana. Ada berapa kau? Bermacam-macam nikmat. Nikmat janguk ni pada dah. Nikmat janguk kita seperti Nabi Yusuf, mage kita besar seperti itu, ada tinggi 36 hasta. Lagi pula hebat kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara kita sedap seperti siapa? Seperti Nabi Daud alaihi salam. Kemudian di dalam syurga ibu bapa, maka dalam syurga ni ia tak ada gelap, tak ada cerah. Cumanya ia tak ada matahari macam dunia. Dunia ni kita tahu gelap apabila matahari jatuh sebelah maghrib, maka ketika tu cahaya siang pun duk kosbeh kau gelap. Boleh kita kenal kata matahari tu jatuh nak mari dah waktu malam. Tapi akhirat esok ia tak ada dah macam tu. Ia tak ada matahari naik, matahari turun, matahari naik, matahari tu. Cuma nak tahu kata waktu sana petai dah dan pula orang panggil mana kata masuk malam apabila tabir tirai tu ia turun ia turun setengah. Ia turun tabir tu ia jatuh turun, itu isyarat kata masuk dah waktu malam, dan pula itu dikata masa malam. Maka di dalam syurga ibu bapa tak ada kena kecek, tak ada kena cerita, kerana sedapnya semua muda belaka, tak ada tua macam lah ni. Sebab tu fak-fak rupa huduh tak ada kena duk serabut sangat Allah ni kan rupa huduh serabut lah, duka cerita lah, lagi pula serabutnya buat jadi orang panggil perah dengan rupa hidup, rupa huduh. Sebab tu mulah tak payah dia sekali kata mu tak usah serabut lah dengan hidung mu rapain. Mu tak usah serabut dengan mu tu ngidung. Mu tak usah duk serabut lah dengan muka mu tak comel jadi berutu-berutu. Mu tak usah serabut. Tapi mu kena serabut di atas dunia. Mudah kedak buat amalan dengan Allah ibu bapa. Mudah kedak jaga amalan. Mudah kedak jaga istiqamah. Mudah kedak jaga zikir dengan Allah. Mudah kedak. Ni makna kata kalau mu tak ada,
Munglah nyanyo di akhirat. Tapi kalau muda, walaupun sini muka mu yak berutu, muka mu nak jawab batu, muka mu tak comel, rupa mu tak comel, jadi kenik rupa mu. Tapi akhirat esok mu ni sangat-sangat janguk, mu ni sangat-sangat comel. Kerana di sana supa belaka tinggi ni plus star, rupa pun seperti bulan pernah mau, janguk seperti Nabi Yusuf alaihi salam, suara sedap supaya Nabi Daud. Nabi Daud sedap tak sedap setara nak. Kalau ikan mudik turun. Ikan mudik turun dah. Tapi dengar suara Nabi Daud baca Zabur, ikan tak akan mudik nak klik semula. Tu suara bagi Nabi Daud. Maka suara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada ahli syurga berapa? Yakni suara semacam Nabi Daud alaihi salam. Dah, semacam Nabi Daud alaihi salam. Sebab itulah kita tak usah duk pusing lah. Walaupun kita tak kaya, walaupun kita saat ni tak ada kaya sangat. Sebab itulah hamba nak ceritanya daripada perkataan ulama, satu perkataan ulama tanah. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Ni kita kena jaga. Sebab tu kita rupa huduh tak apa, tak ada kena rusing. Nah, hidung kita tak ada macung seperti Arab, tapi hidung kita kepengit kita atas. Mata kita tak ada luas macam Arab, bulu kening kita tak tebal, tak hebat, tapi kita jaga benda ni. Hak ni hak besar. Katanya Imam Ali radhiyallahu anhu katana, al-adabu la yuba'u wa la yushtara, bal huwa tabi'un fi qalbi kulli man tarabba, falaysa al-fakiru min faqdi az-zahab wa innamal fakiru min faqdi al-akhlaqi wal adab. Perkataan ni ibu apa? Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti molek perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali katanya al-adabu, bermula adab seorang. Adab kita ni, marwah kita ni. Marwah kita, adab kita, akhlak kita. Ada akhlak yang comel ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang rata-rata mu pilih ratino, mu tak usah duk pilih di janguk, kerana benda janguk ia akan hilang daripadamu. Tapi akhlak budi pengerti, budi yang comel, akhlak yang comel, benda ni akan kekal di dalam hati kita. Walaupun rupa dia tua, tapi akhlak budi bahasa akan terlekat dan pula akan tertanam dalam hati kita, terlukis dalam hati kita. Ibu apa? Ibu bapa yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, adab seorang, akhlak seorang, perangai budi pengerti seorang, ini satu perkara hak ulama kata dan Imam Ali radhiyallahu anhu dan Ali karramallahu wajhah katana la yuba'u, tiada dijualkan. Makna adab ni tak dijualkan. Adab seorang tak boleh nak dijual, tak boleh nak pukul rega, wala yushtara, dan tidak boleh dibeli. Tak ada jual beli di kedai. Supaya kita pergi sewing kita kata, nah kita nak beli gapo, nak beli air boleh beli, nak beli susu Kashmir pun boleh. Nak beli susu gapo? Nak beli susu tu, susu ni pun boleh. Nak beli susu gapo kita Kashmir ke, ataupun nak beli susu gapo susu Milo, tak ada masalah. Susu gapo lagi Owanting, tak ada apa. Ataupun nak beli air gapo, air kafe ataupun latte, tak ada masalah. Hak tu ada jual beli di mana? Di Sewing, Elewing ataupun di Big C ada jual. Tapi al-adab ni, akhlak seorang, akhlak yang terbaik, akhlak yang bagus, ini tak ada dijual, tak ada dibeli. Makna benda ni nak pukul rega tak boleh. Sebab tu ibu bapa penting ni. Sebab tu mula-mula sekali mana akhlak ni paling penting. Akhlak ni paling penting. Sebab itulah kita ngaji, kalau dalam sekolah tadika dulu, ngaji kelas 1, kelas 2, orang panggil ada madah, ada wica al-akhlak. Gapo al-akhlak, yakni adab sumpang dan cara bercakap. Kita nak cakap orang tua ni lagu mana, kalau kita nak kecek orang setarah kita ni lagu mana, kalau nak kecek orang bawah pada kita lebih budak lagu mana. Hani al-akhlak, ini al-adabu. Tapi orang lain ni tak reti apa ibu apa. Budak-budak lah ni yang mau duk tengok, Masya Allah, tak ada adab, tak ada akhlak, tak ada adab sumpang. Nak kecek orang tua, dia tak tahu tinggi rendah. Tak tahu tinggi rendah. Orang tua kita kena rahmat, kita kena hormat. Adapun sama-sama kita bolehlah kita nak kecek selora gimari. Kalau dapat halapih bawah pada kita, adik-adik ataupun budak, kita kena sayangi, kita kena sayang dan kasih sayang. Lebih-lebih anak yatim. Ini akhlak al-muslimin. Ini dia kata adabul muslimin wa akhlaqul muslimin, akhlak bagi orang muslimin.
Sebab akhlak ni satu perkara yang penting. Bagi seorang yang nak masuk syurga Allah, ia bersangkut dengan akhlak. Bagi seorang nak masuk ke dalam syurga, ia bersangkut dengan adab. Karena Nabi SAW sebenarnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya dibangkit akan daku, disuruh oleh Allah Ta'ala akan daku mari ke dunia ni. Allah Ta'ala bangkit aku, utuh aku mari ke dunia ni liutammima, supaya aku nak mesempurnakan, supaya aku nak mesempurna, nak jadi contoh dan teladan limakarimil akhlaq, bagi yang termulia, yang mulia daripada akhlak, ataupun aku ni lah nak tunjuk contoh dan teladan, yakni daripada akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Sebab tu orang akhlak baik ni Masya Allah, walaupun yang sesak dia mau tengok akhlak di Allahu Akbar, berasa terikat, berasa tersana, berasa terikat, tertamat dengan akhlak dia. Sebab tu Nabi SAW bukan orang sombong. Nabi SAW bukan orang kaya. Nabi SAW bukan orang yang kaya, ada getah nah kaya raya, tapi buat apa semua orang ingat kepada Nabi. Sahabat satu sahabat siapa nak tengok ke apa nak tengok ke apa, kalau tak tengok Nabi nak tidur tak leh, nak makan tak leh. Ni nak kata akhlak Nabi SAW ibu bapa sangat-sangat tinggi. Sebab tu Allah Taala firman di dalam Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguh engkau itu Muhammad, aku cipta akan dikau, aku jadikan dikau di atas akhlak yang tertingginya. Tengok Tuhan sebut dalam Quran, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguh engkau itu ya Muhammad dikatakan orang yang berakhlak yang besar, yang tinggi sangat. Tapi di hari ini ibu bapa dan saudara-saudari, adik semua, putera-puteri semua dan peminat-peminat semua, akhlak Nabi SAW duduk di mana sekarang pada kita? Duduk di mana? Cara kecek-kecek rasa, cara kecek-kecek derah, dengan orang tua tak ada hormat, lebih dengan ibu bapa kecek mungku, kadang-kadang natai bengau. Kepada orang tua kita sepatut kata, ini kita tidak ada akhlak Nabi SAW, maka hancurlah kehidupan kita ibu bapa. Maka hancurlah di dalam kehidupan kita kalau kita tak ada akhlak Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala saat itu dikatakan akhlak yang tertinggi. Maka dia mau tanya tu pondok babo yuti ni yuti jala nai meng dekat dengan meng jala lebih kurang 4-5 kilo 4-5 kilo kawasan jalan kampung nama Pung Jawi, masuk sikit jumlah muktaridah. Kan dia mau tanya tu pondok yuti nai yakni yu nai meng jala. Ni menjala lebih kurang dengan kedai jalan tu 4 kilo cabai 4 dekat dia mau duk beli wah dia tu. Kemudian akhlak Nabi SAW, Allah Ta'ala firman kata, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguh akhlak Nabi dikata akhlak yang sangat-sangat tinggi. Dia mau tanya pondok tu buka bila, nak royak tak boleh lagi ibu bapa, kerana keadaan COVID dan corona kita sangat-sangat mengebok, nak royak tak boleh lagi, nak buka bila, nak buka tu, nak buka check up, adik-adik kita pun nak mengaji check up. Tapi nak buat tak boleh kerana keadaan yang jadinya mengebok begini, nak buka mengajar tak boleh lagi. Doalah ibu bapa, mudah-mudahan boleh kita buka dengan cepat-cepat dalam 3 wilayah kita daripada pondok semua ni. Kita pakak-pakak berdoa, nyanyi juga ke anak-anak kita semua ni. Anak-anak kita semua tak ada boleh mengaji di hari ni. Cucu-cucu kita, adik-adik kita tak boleh nak mengaji. Kamar dia pakat duduk keting ke rumah. Kadang-kadang lekat telefon. Kadang-kadangnya lekat geng. Kadang-kadang tangan jadi gitu. Tengah-tengah tu berkecek ngau jadi ketar pada lekat geng. Lekat geng, lekat apa Allahu Akbar. Pakak-pakak fikirlah, pakak-pakak berdoa lah fok-fok kita semua ibu bapa, saudara-saudari pakak berdoa. Kalau misalnya fok kita tak ngaji, tak ada agama di dalam diri, tak ada berwujud akhlak Nabi SAW dalam diri, maka kau sehari kau hancurlah fak kita, kau sehari kau jauh dengan Allah Ta'ala. Siapa dia yang jauh dengan Allah, orang ni akan hancur walaupun di dunia yang nampak sedang, tapi hakikat dia hancur, dia binasa di akhirat, dan pula hakikat di sisi Allah dia binasa. Kemudian adab ini tidak dibeli dan tidak dijual. Makna nak pukul harga tak boleh. Sebab tu kita tengok akhlak Nabi, Masya Allah. Nabi saat itu dia sangat berakhlak. Sebab tu Allah Ta'ala innaka la'ala khuluqin azim. Dan sebut pada satu ayat yang lain, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim,
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi Nabi, bagi kamu, laqad kana lakum, sesungguh adalah bagi kamu fi Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, yakni tauladan yang terbaik. Makna contoh yang terbaik, teladan yang terbaik. Lagi pula, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang berharap-harap akan Allah dan harapkan hari akhirat, maka orang ni dia tengok Rasulullah, maka Rasulullah sebagai jadi qaid, jadi qudwah dan pula jadi pengikut bagi kita. Kerana akhlak Rasulullah sangat-sangat indahnya, sangat comelnya. Maka Imam Ali katanya akhlak dan pula adab tidak dijual, tidak dibeli. Bal huwa tabi'un fi kulli man bal huwa tabi'un fi qalbi kulli man tarabba. Bahkan tertoboklah ia. Tertoboklah ia. Tercatatlah ia, tertanamlah ia fi qalbi kulli man tarabba, pada hati tiap-tiap mereka yang terbelah ia. Jadi nak ayat kata akhlak ni yaduk di makna kata orang yang jadi rabbi. Hati bagi tiap-tiap mereka turabba, yang dibelah akan dia, yang diasuhkan akan dia. Faham ibu apa ni? Makna kata akhlak bagi seorang ni, dia nak jadi baiknya, dia kena ada murabbi dia. Dia kena ada orang asuh dia. Dia kena ada orang tarbiyah dia. Pada hari ni kita tarbiyah anak kita, gapo dia buat apa? Kita tarbiyah anak kita lagu mana di hari ni? Sebab tu makna adab dan akhlak ni tak ada dijual, tak ada dipukul, harga tak ada. Jual beli tak ada. Nak beli tak boleh. Misalnya anak kita besar panjang. Dia ni besar panjang, dengan tuai pun janguk, tuai pun comel, tuai pun handsome. Tapi akhlak Allah buruk sangatnya, hudur sangat. Maka kita nak pergi beli akhlak, nak pergi bubuh tepek dia. Tak boleh. Dia mahu Allah, anak mu ni janguk lah, comel lah. Tapi akhlak kah hudur sungguh. Supang hatu kadang-kadang. Ni. Sebab itulah bagi akhlak ni ditobok akan dia, dicatat akan dia, ditanam pada hati tiap-tiap mereka yang yang diterbiah akan dia, diasuhkan dia. Sebab ni perlu kepada kita terbiah buat apa? Jadi kalau kita terbiah anak kita tak kena dengan ajaran Islam, kalau kita terbiah anak kita tak kena dengan cara Islam, maka hujung jatuh hancurlah. Banyak orang dah ibu bapa kita tengok, orang terbiahkan anak dengan duit. Terbiah anak dengan semata duit. Nak wih. Pergi sekolah 100. Misalnya ngaji sekolah Patum tu, dah 100. Baru ni mau jumpa satu orang, mau tak seroyak orang mana. Ya ke cucu dia tu, 100 hari. 100 hari. Nak pergi sekolah 100 hari. Nak pergi sekolah 100 hari. Pahaya kita ni bukan ada duit semua bapa. Dia bukan ada duit semua. Kadang-kadang kita susah. Kamar dia satu hari itu tak boleh nak uwi 100, uwi 50. Cucu kata nak, nak tetuk babi ni, nak tetuk bengau ni. Ni. Ni sebab apa? Sebab kita tanam ke dalam hati dia, tanam dengan duit. Hari-hari duit. Hari-hari duit. Hari-hari duit. Kita tak ada tanam kata, wi sayang ke ibu bapa. Kata lagu ni kita nak buat tak boleh. Lagu ni nak kata tak boleh. Lagu ni tak boleh. Lagu ni tak boleh. Ya kita kena royak. Sebab itulah asuhkan anak, tarbiyahkan anak dengan kita wikan ajaran Islam. Yang pertama kita asuh dia waktu pagi, gapo dia? Yakni kita asuh dengan baca Al-Quran. Ataupun kita masukkan Al-Hadis. Kita masukkan Al-Quran. Kita masukkan dengan ajaran Islam. Islam saat ni nak makan nasi ke mana? Islam nak makan nasi, basuh tangan. Pergi basuh tangan. Hajar anak tu basuh tangan dulu. Basuh, fakat basuh tangan. Makan sekali ngamak ni lah suka sangat ibu bapa. Ni kadang-kadang ayah nak dapur, masuk dapur anak turun pintu belakang. Kadang-kadang anak nak pintu depan, ayah turun pintu belakang. Kadang-kadang ayah nak pintu belakang, anak turun pintu depan. Allahu Akbar. Kalau duduk lagu ni rumah tangga kita tak berbahagia. Rumah tangga kita tak jadi syurga. Rumah tangga kita tak jadi taman syurga ibu bapa. Hak lagu mana jadi taman syurga? Apabila nak makan sekali, anak isteri makan sekali, makan sekali, anak mana tak basuh tangan lagi. Pergi basuh tangan lah. Basuh pakat basuh tangan belakang. Nak makan, ayah tu kena belajar doa baca nak.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Apa tu suruh akak tanyalah ke anak-anak kita tu. Ni cara asal Islam ni. Ni cara ajaran Islam. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Nabi. Hajar anak, akak tangis, pakak akak tangis. Baca doanya. Bismillahi wa ala barakatillah. Allahumma inna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wa in yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li sahibi hazata. Wahai Allah, minta ampunlah dosa bagi tuan makan nenek. Allahumma barik li hazihi diyafah. Wahai Allah, minta berkatlah pada makan nenek ya Allah. Allahumma rizukna minal halal. Hey Allah, minta berkatlah, minta membagilah rezeki yang halal ya Allah. Warzukna, Allah marzukna minal halal. Hey Allah, minta membagi rezeki halal. Wajannib anil haram, dan minta menjauhlah akan kami daripada rezeki yang haram. Dah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri baiklah kami di dunia. Anak kami baik, isteri kami baik, cucu kami baik. Kami semua ni baik, sehat tubuh badan ya Allah. Boleh beribadat padamu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kami pun baik. Mintalah doa. Belum nak makan, hajarlah akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak saat itu kepada anak-anak kita semua, supaya anak kita jadi baik. Makan dengan bismillah, basuhkan tangan. Lepas tu kalau nak hajar minum air, Rasulullah ni mau nak hajar kliklah Rasulullah minum. Hajar anak kita. Ni akhlak Nabi ni. Ni ajaran Nabi. Nabi minum air lagi, hajar anak kita. Ada cara minum air, ambil air. Nabi saat itu minum bismillah. Bismillah, ataupun hak ayat katanya setengah daripada wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nabi minum bismillah. Nabi minum, tapi Nabi tak nyawa. Ni cara ibu apa? Nabi minum air, Nabi tak nyawa air. Kerana di dalam hidung kita ni, ia ada sebelah orang panggil nyawa kita, orang panggil udara, oksigen. Dan sebelah ia tubik carbon dioxide, orang panggil. Orang panggil udara yang racun. Ni. Dalam kita minum, sebab tu sebab apa? Hikmat Nabi minum bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak nyawa di dalam air yang dia nak minum. Ya baca bismillahirrahmanirrahim, ya minum. Tapi jangan nyawa. Kerana udara sebelah lek kanan ia tubik oksigen, udara yang terbaik. Kerana sebelah kiri ia tubik udara carbon dioxide, orang panggil udara racun. Sebab tu dalam ketika kita minum tu, jangan kita saat ni tu menyawa dan menapah. Sebab Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum setegak-gok-gok, Nabi letak alhamdulillah. Lepas tu kalau nak minum pula, Nabi pun bismillahirrahmanirrahim, minum gok-gok, Nabi letak alhamdulillah. Ning cara Nabi ibu bapa. Tu cara nak minum air dah. Lepas tu apabila kita makan hak labah gegar nah, bagi suami tu lah makan tu kadang-kadang kanyo masa apabila bini buat tak sedap ni. Kerana buat tak sedap langsung ni. Kerana muat tak sedap langsung timah weh. Kerana muat tak sedap langsung iyah weh. Jangan. Apabila kita makan pak saat ni tu kita Allah dik kananya buat sedap tu lalu ni Allah wasa sempurna, wasa sedap. Kita tu kena jaga ratiklah hati isteri kita duk buat yak pagi kokan dengan menumbuk sama dengan tu dengan ni. Kita bagi suami tu kena ubah hati. Ni bawa ke tak sedap lepas pengepia. Bawa kalau makan tak sedapnya lepas sudu, lepas puyuk. Tak jadi, tu bukan akhlak Islam. Pak kalau kita buat lagu tu, lagu mana kita nak tunjuk ajar tarbiyah kepada anak kita? Tak boleh tarbiyah sokmo-sokmo. Kalau kita buat macam tu, kita nak tarbiyahkan anak kita, tidak boleh. Dengan sebab kita sendiri jadikan orang panggil contoh teladan yang tak terbaik kepada anak-anak kita. Sebab itulah kita makin alhamdulillah, anak pun alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Minta puji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Inilah orang panggil akhlak-akhlak Islam. Sebab itulah Saidina Ali katanya, masalah adat tidak dibeli, tidak digawa, tidak dijualkan. Maka benda ni sudah ditobokkan di dalam hati tiap-tiap mereka yang diasuh. Sebab tu nak asuh ketika budak, jangan asuh ketika tua. Supaya kita buat banding supaya kita gratis sikar ataupun nak mutu kita tahu dah depan tu bongok.
Depan tu bongok. Makna kata kalau sikar kita gatih, kita kena kuat di bawah. Derah di bawah lagi. Kalau mutu saat ni tu kita berderah nak pelacar di bawah lagi. Bo nak tahdeh, bo nak tah bongok tu, ya bo sedeh molek tak kena teruk. Ni bo nak bukit baru nak start. Bo nak bukit baru nak gawak. Baru nak tukar gia. Selok mutu. Makin nying. Rohok nying. Tu. Orang kita pun macam tu lah. Masa budak ni lah kalau kita nak hajar apa, kita nak asuh gapo, maka kita asuhlah anak-anak kita masa ketika muda. Dan ketika budak ni insya-Allah anak kita akan turut kita, anak kita jadi supaya kita nak. Kalau kita nak dia tu orang ngaji, maka kita kena tunjuk cara ngaji. Kalau kita nak dia juruh, kita sendiri tu kena juruh. Tu makna tu kita boleh sebab itulah dan kata setengahnya laula murabbi ma araftu rabbi. Jikalau tidak ada murabbi, orang yang membela, orang yang mendidik, orang yang mengasuh, nescaya orang tu tak akan kenal Tuhan. Sebab tu daripada perkataan ulama tasata laula murabbi ma araftu rabbi. Jikalau tidak ada orang yang mengasuh akan aku, tidak ada orang yang didik akan aku, nescaya aku tak kenalkan Allah. Supaya di hari inilah kalau kita ibu bapa tidak ada plan Islam, tidak ada plan Quran, tidak ada plan al-hadis, tidak ada akhlak cara Nabi, tidak ada akhlak cara agama Islam, anak kita nak tubik Islam tu susah sikit bapa. Kita sendiri kena pocok dah wasing Islam. Kita sendiri kena pocok dah wasing ketuhanan. Baru anak-anak kita akan nak tubikkan masalah pelang Islam dan pelang Quran, pelang yang diajar. Sebab dia kata falaisal fakiru min faqdiz zahab. Maka seorang saat ni tu bukan ya fakir. Orang yang fakir. Makna kata orang yang tak ada kakah mah. Orang yang tak ada mah banyak. Falaisal fakir, maka tak boleh kita nak kata orang tu fakir, orang tu sesak daripada sebab dia tak ada kakah mah. Tak boleh. Makna kata hakikat fakir bukan daripada apa? Daripada seorang ini tak ada kakah mah, seorang ini tak ada harta banyak, tidak ada hartawan, dia tak ada duit banyak, tak ada kebun banyak. Ini bukan hakikat orang fakir. Bukan hakikat orang sesak. Bukan hakikat orang yang susah. Kama dia kata Sayyidina Ali kata lagi, wa innamal faqiru min faqdil akhlaqi wal adabi. Sesungguh hakikat orang yang susah, orang yang fakir, orang yang papa, yakni daripada orang itu terlupuk akhlaknya, terlupuknya adab-adab cara Islam. Hak Nabi kata wa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguh dibangkit akan daku untuk mesempurnakan akhlak-akhlak Islam. Kemudian apabila kita saat ni tu tidak ada akhlak, kita saat ni cara kecek pun derah, cara kecek tak ada beradab. Supaya kalau kita jumpa yang tua pada kita, Assalamualaikum, kita kucuk kalau tok guru kita bersalah, kita kucuk, kita hormat. Kalau orang tua pun kita senang hormat, kita besarkan dia. Ini akhlak-akhlak Islam. Sebab itulah kalau tu kita katanya, sebab itulah mula tu kata al-adabu muqaddamu 'alal ilmi, yakni adab itu terdululah ia di atas ilmu. Tapi kalau seorang itu ada ilmu tapi dia tidak ada adab, mana ilmu dia tidak hidup. Tapi orang ni adab dia tinggi tapi ilmu dia sekadar-kadar, orang ni hidup, orang akan turut dia tu ramai sebab akhlak dia tinggi. Itulah ibu bapa insya-Allah. Sebab tu dia kata wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kita nak tengokkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala di syurga, dan kita nak tengokkan mahligai-mahligai di syurga dan kerajaan-kerajaan di syurga, maka di hari ini kita jadi orang beriman sepenuh-penuh, dan kita jagakanlah akhlak kita lebih baik, dan cara kecek kita Assalamualaikum, kita wisale. Assalamualaikum wisale, kecek pun beraluh, jangan kecek orang tua, kita kena hormat walaupun kita tak puas hati. Maka kita saat ni tu kena jagakan akhlak kita, perangai kita. Kalau yang tua kita kena hormat, kalau yang budak kita kena sayang, kalau ibu bapa setinggi-tinggi kita hormatnya. Akhlak ni penting berapa. Perangai ni penting. Tak ada jual beli di kedai. Sebab tu kita nak betuk anak kita, kena betuk tikah lalu dah. Hajar yasmaya tikah lalu. Cahajar cara asmaya tikah lalu. Kita hajar Quran, masuk Quran, waksing Quran, baca Quran. Wiya dengan Quran, wiya baca Quran. Dengan Quran, baca Quran, baca hadis. Allah, insya-Allah lah anak kita ada waksing benda ni semua ni berapa, maka dalam diri dia akan ingat benda-benda ni. Sebab itulah orang panggil kita lukiskan anak kita pada masa buayan, pada masa kecil, seolah Allah kata kita lukiskan tulisan tu di satu batu. Ya lekat lama, ya tahan lama.
Deh. Maka persoalannya kita nak buka soalan lebih kurang dalam masa 10 minit, 15 minit. Maka dia mau kata, nah, lebih kurang ni. Nah, babo pondok permai. Nah, permai. Lalu ni tak buka. Nah, dia mau tanya pondok tak buka sekarang. Nah, daripada Abdullah dan dia tanya, pondok buka lagi. Nah, maka pondok permai tak ada buka lagi. Nah, kerana baru ni dia musuh katuk, maka kita kena katuk belaka semua pondok 3 wilayah semua sekarang tak ada buka lagi kerana keadaan COVID dok mengebok sangat-sangat. Nah, maka kita mintalah kepada pendengar-pendengar pada malam ni semua, nah kita haraplah kita pakat berdoa, pakat mintalah Allah Taala akadkan jemputkanlah bala COVID dan corona ni, minta Allah Taala akadlah kepada dia dengan cepat-cepat mungkin kerana makhluk dia. Kerana kejadian dia, makhluk dia, maka kita berdoa dan harap kepada ibu bapa dan semua kita pakat baca Yasin dan kita pakat semayah hajat setiap-tiap malam lepas mengorek. Ya Allah, minta mutolaklah bala, ya Allah, bala COVID dan corona di tempat tangku, ya Allah, di kampungku, ya Allah, di kawasanku, mintalah mutolak dengan cepat mungkin. Kerana nyanyi ni kepada adik-adik, kepada anak-anak yang orang panggil perlu kepada ilmu dan perlu kepada masalah pengetahuan-pengetahuan, maka kita rela ke anak-anak kita di dalam kejahilan, kita rela ke fok-fok kita duduk dalam kegelapan, di dalam kegelapan dan kekelamin bagi kejahilan, kita rela ke tak? Anak kita dalam kejahilan, anak kita tak pandai agama, anak kita tak pandai baca Quran, anak kita tak reti masalah hukum-hukum syarak, kita rela ke tak? Maka kalau kita tak rela, ibu bapa dan saudara-saudara, kalau kita tak rela anak cucu kita duduk dalam kegelapan, anak cucu kita di dalam zulmah bagi kejahilan, maka di hari ini kita kena akad dah tangi setinggi-tinggi. Kena akad dah lepas ngorek pakat mai hajat belaka serta seluruh kita di dalam kawasan jalan Taning Nara ni kita pakat mai hajat, tak kira lah Taning jalan tu khasnya, dan orang Islam kita duduk di mana saja pakat berdoa, pakat minta, ya Allah, minta muakadlah makhlukmu ni, minta muakadlah penyakit COVID dan corona ni kepadamu, ya Allah. Kalau misalnya corona dan COVID dok mengebak lagi ni, anak cucu kami, anak kami akan jadi jahil, ya Allah. Semua mereka tak mengaji, semua mereka tak akan reti agama, semua mereka dah lekat telefon tak tahu ke mana, ya Allah. Berkelai kabutlah sangat-sangat, ya Allah. Pakat berdoa, pakat minta ibu bapa, jangan duk saja ni 10 jari ni nampak ya 10 jari, tapi kalau pakat akad kepada Allah, pakat menangis dengan Allah, pakat teriak dengan Allah, insya-Allah benda ni akan diakad oleh Allah Ta'ala. Dah babo wikti gapo ni? Dah wikti ke gapo ni babo wikti ke dah wikti gapo ni? Ke was noi gapo tak pahaya nak tu ni. Gapo ke witi ke was nai. Dia mau tulis mula tak pahal tu makna dia mau nak kok mana tu. Babo. Nah. Ko ber TikTok nai kah babo. Bertiktok babo tu 0807023927 0807023927. Saning dia tanyanya babo COVID ke was-was, tapi tulis ke was dah leh. Cara nak ukur masalah was-was saat ni tu, masalahnya kita saat ni tu jangan duk turuk ya sangat was-was. Maka sebab asalnya Tuhan tani dah dalam hati kita daripada setan yang ada sebelah kiri namanya waswas. Ia akan menjadi dalam hati kita waswasah. Kena ingat molek bagi fok waswas. Nah, fok penyakit waswas ni penyakit orang panggil tak puas hati. Kalau mik asmaya pun aku mik rogi. Kalau basuh tangan basuh rogi. Kadang basuh siap orang lalu. Saya wasa cuma weh. Ni waswas le asmaya. Kadang-kadang waswas pada baca duk alham. Kadang bis. Ada waswas di bismillah. Ada. Kadang-kadang waswas di kebih. Allah. Jadi gitu ada. Kadang-kadang waswas tu macam tu. Sepongan Muay Thai tu. Allah. Ada di situ. Macam-macam waswas. Tapi penyakit ni cara kita nak ukur, yakni belum daripada kita nak masuk semaya. Kalau kita waswas dalam semaya, baca qul a'udzu birabbin nas tu banyak-banyak.
Dah baca kul a'udzu birabbin nas wi banyak-banyak. Nah, boleh-boleh kita baca kul a'udzu birabbin nas. Lepas tu jangan kita duk jadi cuma sangat kalau bab asmaya, jangan cuma sangat buku bi asmaya. Kalau semaya baca tu jangan duk jadi berat sangat. Mana bis mi hai duk jadi berat sangat tujuh tu. Dah kita ngaji sekadar mana kita buat sekadar tu, jangan duk jadi berat sangat. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan duk oh lama setengah je ada di boleh lagi alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada berik, tak ada mana wasah mana wakah. Ni buat waswah. Kalau di alhamdulillah alham kalau malikiyah duk jadi macam-macam tu. Tapi kita jangan duk tu kerana Allah Taala jadi sebelah kiri kita, mana syaitan yang ada di dalam darah hitam kita nama wiswas, ia akan jadikan satu perkara waswasah, kacauan kita di dalam hati, duk jadi tak puas buku mi asmaya. Kadang orang ni tak puas hati tuju duk nak kebih, duk Allah tak masuk. Allah tak masuk. Duk waswas tuju nak kebih. Kadang-kadang orang waswas tuju at-tahiyah sunnah. Tu. Kadang-kadang tak puas hati buku ai. Nah buku anyong nah samuk habis ai tu. Jangan sangat dah. Jangan sangat buku tu masalahnya. Jangan sangat patuh. Amo nak baca soalan setengah-setengahnya. Soalan dia mau tanya setengah-setengah hak semalam tu, dia mau kata bacakan ayat lazim tidak teratur apakah hukum. Nah, jadi amo nak selesaikan masalah dia mau tanya semalam sikit. Dia mau tanyanya masalah gapo? Masalahnya tu buku waswas tu jangan duk terlanjak sangat. Jangan duk terlanjak sangat buku waswas ni tu. Kalau kita turut dia, nasya kita akan jadi khatamah waswas. Maka dia mau tanya persoalan semalam tu, apakah hukum kalau kita baca dalam semaya ayat lazim, baca ayat lazim. Mana ayat lazim? Yakni juz 30. Juz 30 ataupun ambil daripada wadduha tu. Ambil pada wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka orang tua kita dulu ya nama ayat tu nama ayat lazim. Apa makna lazim? Golek ke orang tua dulu kita dak buat ayat semaya. Faham molek tu ayat lazim? Orang tua kita zaman dulu dia panggil ayat lazim ambil mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gisapa kepada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ya baca ayat lazim. Wa ayat semaya ayat lazim. Mana apa ayat lazim? Yakni orang tua kita duk buat ayat semaya. Kemudian ayat lazim saat ni dia baca dia tak teratur. Jadi ke makna kata baca tak teratur. Mik hak bawah rakaat pertama misalnya dia ambil ke apa? Mik inna anzalna. Mudah-mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita tanah rakaat pertama yang main ngorek saat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca nak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rakaat pertama. Rakaat kedua yang baca wadduha ataupun yang baca ikra. Ni orang panggil tak teratur. Hak teratur kan kalau kita bacanya rakaat pertama kuliah, hak teraturnya hak tertibnya kena baca idza ja ataupun qul huwallah. Dak, dia baca kena rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua nyotai wadduha ataupun nyotainya baca ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hak demo nak tanyanya, adakah masalah semaya tu sah ke tak sah, batal ke tak batal? Jawab kata semaya ketika ni tak ada jadi masalah. Tak ada siapa tangga batal. Tak ada batal ibu apa? Tak ada batal.
Cumanya sunat di dalam masalah baca surah tu kita tak dapat. Kenapa baca surah ini bukan satu rukun nak tahu molek. Rukun semaya 13. Yang pertama takbir. Yang kedua dalam takbir tu niat. Yang ketiganya qiyam, diri betul. Yang keempat baca Fatihah. Yang kelimanya baga raqaq. Adapun surah ini satu sunat di dalam semaya. Orang panggil sunnatun, sunat di dalam semaya. Lepas tu kalau demo ni selepas daripada Fatihah, ia baca ayat lazim, tapi ayat lazim tak jadi teratur. Baca kuliah rakaat pertama, kemudian rakaat yang kedua dia baca Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'an wa ma adraka mal-Qari'ah. Danyonya batal ke tak batal semai? Jawab kata tak batal. Tapi sunat baca surah itu tidak terdapat dengan sebab dia tidak mengaturkan akan surah baca area tu ayat lazim. Deh. Masalah dia mau tanya lagi perakan sangkum tu boleh ke tak? Kita saat ni tu nak buat rumah. Perakan sangkum duit hak kita duk kerja perakan sangkum. Ataupun misalnya kita taruh duit kepada perakan, taruh duit 10,000 setahun, 10,000 setahun. Ia kata ia perakan apabila mati. Bukan ia perakan nyawa, ia perakan selepas pada mati nak duit 3 juta masalah. Tapi cara berkecek perakan ciwit ataupun perakan sangkum ngayawikan hasil kepada kita dah kan. Setiap bulan kepada anak kita baru beranak masalah setengah dia mau perakan sangkum tu. Adakah duit tu dia mau tanya boleh ke tak kita nak buat rumah? Nak buat tu boleh. Nak buat rumah tu boleh. Supaya duit reba nak buat rumah tu boleh. Tapi tanya tu comel ke tak comel? Jawab kata tak comel. Sebab itulah nak oyak kata ibu bapa dan adik-adik semua, pelajar-pelajar duk dengar semua ni. Saudara-saudari, sebab inilah tempat kita dan kita sendiri pun tak ada tanya orang tua, tak ada tua langsung. Sebab tu jadi haru biru tu dalam hidup jadi rumah tangga tak jadi apa, tak jadi tak jadi selari. Kita duduk dengan laki bini duduk jadi panas saya sokmo, duduk dengan laki bini tak ada tanya sepatah nak beli tanah ke beli, tak ada tanya orang tua. Beli sini boleh tak ya, beli sini boleh ke tak mak ni, jalan ni molek ke tak, tanah ni molek ke tak. Ya kadang kita beli tanah mana oyak mudah-mudah. Kalau kita beli tanah tu kena pak lidah tanah set lah kita tu. Orang wahai kecek hari kita. Ya tanah ni ada juga orang panggil lidah tanah. Apabila kita pergi beli tanah tempat lidah tanah, buku halus-halus pun jadi besar. Buku tak besar jadi besar. Buku besar tu cerak. Sebab apa? Lidah tanah. Lidah-lidah ni orang panggil wahai kecek, wahai petutur. Apabila kita beli tanah duduk situ, buku halus-halus gege. Buku besar-besar tak ada kena kecek. Orang kecek mata dah. Sebab tu mau nak pesan bagi orang muda-muda, ia kena ada bertua. Dalam nak buat umur kena ada bertua, nak gali telaga pun kena ada bertua, nak turun tiang umur tu pun kena ada bertua. Sebab banyak dok taripung masuk ke amor di hari ni. Nak buat umur ke mana baba, amor silap dah dulu. Silap kena jalan ni. Tak agak nak hakut bata apa. Sebab tu kita kena ada bertua. Sebab dah Tuhan kata likulli syai'in sababa. Bagi tiap-tiap sesuatu yang ada sebab dia. Nak jadi supaya ni, nak mati seorang. Sebab apa balik mutu? Sebab apa Tuhan buat kata? Sebab malakul mak tu ya Allah, aku tak memik nyawa manusia ya Allah. Tuhan tangan mu tak memik nyawa manusia, hei malakul mak, hei Israel. Aku takut akhirat esok ni pakat tutup atau aku mik nyawa ya, demo ni mik nyawa ya. Ngamal aku maknya, aku tak mau mik nyawa dia. Takut fok manusia duk tutup ku di pada masyarakat di akhirat. Tuhan kata tak apa malakul mak. Tak apa mu mik nyawa tapi ku nak buat sebab. Sebab apa dia termati weh? Kawik. Sebab apa dia termati weh? Darah tinggi. Sebab apa dia termati? Jatuh tafang kayu. Sebab apa yang mati? Balik kereta. Sebab apa yang jatuh naik? Sebab apa yang mati? Sebab tipu di kayu. Sebab apa yang mati? Kena berdih. Sebab. Ni. Hak sungguh orang mik nyawa. Malakul mak yang mematinya Allah Ta'ala. Tapi tu hewat sebab. Sebab apa boleh dia tu susah, payah dia tu duduk tah dunia tu. Duduk jadi kelai kabut balah sokmo laki ni. Sebab dia buat umur dia jalan jing. Jadi panas sokmo sebab jing dah situ. Sebab apa ia jadi panas saya tak kena tak mau. Dengan sebab telaga ia gali tak kena. Laga tu jadi laga racun. Makan air tu duk jadi tak sihat semua. Ni asbabnya. Asbab dia. Sebab tu mau nak pesan pada saudara-saudari semua. Ibu bapa semua nak buat gapo we kena ada tua. Sebab Nabi dah tua. Nabi nak makan. Nabi dah tua tengok Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi saat ni tak makan, dia tak nyawa oleh air. Sebab apa Nabi tak nyawa? Sebab nyawa kita adanya penawar, adanya racun. Sebab tu tua Nabi, dia minum, dia tak nyawa oleh air.
Dan tua Nabi makan ketikanya dia berasa lapar. Lepas tu dia rasa apa? Dia berhenti berasa kenyang. Apabila lapar dia makan. Apabila dia saat ni tu kenyang, berasa kenyang, dia berhenti. Ini tua jaga daripada segala penyakit-penyakit yang nak datang. Nabi ajar belaka dah. Cumanya kita tak perhati tu. Oh ni tak ada nah ni. Oh mu nak nah belaka. Mu tengoklah perbuatan Nabi lagu mana. Deh. Kemudian dia katanya masalahnya. Nah, satu lagi, apakah hukum bapak suruh anak ceraikan isterinya? Demo tanya ni. Demo tanya kata apakah tok nak ayah tu suruh anak tinggalkan isteri dia. Menatu tino ya tu lah. Ya tak kena kepada menatu tino. Tapi ya tak kena kepada menatu tino. Ya tak kena. Sebab natu ya tak ni tu hak ya tak ada cari. Anak ya pergi cari, lepas tu makna kata nah, bukan hak pak cari, mak cari. Tiba-tiba anak pergi kena sendiri. Budak hak ya kena tu nikah dengan budak tu Allah susahnya tuai pun dah boleh kira janguk juga ataupun tak ada janguk. Nya anak ya tu nyok kena. Pak ya pun kata ke anak kata, mun cerahnya mun cerahlah. Mun cerahlah timah tu ataupun mun cerahlah miksah tu. Nah, maka anak dia sayang ke isteri dia, tapi bapak saat itu dia kata kalau mu tak cerai dia, aku paksakan akan nikah. Kalau mu tak secerah timah tak ada apa, mu tak secerah insyah tu tak ada apa, tapi aku tak akan bagi saka walaupun sekupai walaupun setai pada muhimmi. Lagu ni boleh ke tak boleh ni hukum ni? Orang tua paksakan anak suruh ceraikan masalah isteri. Ini hukumnya haram nah. Kerana Allah Taala murih sangat. Nabi ada sebeda katanya abghadul halal indallah huwa talaq. Semarah-marah di sisi Allah daripada benda halal. Benda tu benda halal, tapi Tuhan paling marah. Gapo? Ialah tolak. Maka ni tolak semata tolak tak ada paksa. Misalnya orang jatuh, pergi tolak isteri dia sebab isteri dia buatkan benda tak kena dengan dia. Dia lari tak reti, tak wiwak benda tu, tak wi macam tu, tak siwik kerja. Isteri tak dengar juga. Maka dia tolak. Tu tolak tak ada paksa. Itu pun dia panggil semarah-marah benda halal di sisi Allah ialah tolakkan isteri. Lepas ni apakah hukumnya? Bapak ni paksakan anak suruh tolak isterinya dengan cara paksa. Ini tak ada kena kecek. Apa hukum? Yakni haram di atas bapak saat ni tu memaksakan anak saat ni tu tolakkan isterinya. Sikit lagi kata babo mi kam tam ti ya tam mi ayat arai ban ti cak hai rau lem sing rai ya tak ayat gapo nak kita lupakan benda-benda tak comel, benda tak molek duk datal otak kepala kita. Abdul Rahman tanyanya. Ada ayat gapo nak kita lupa akan benda-benda tak comel. Cak hai lem hai rau lem sing rai ti pan. Bai gapo tu bai yai ti kaitam bab yai ti kaitam mimai. Ayat tu ada lah, tapi wa'amal tu kita kena wa'amal lah. Wa'amal saat ni tu setengah daripada doa Nabi ajarnya. Kalau kita nak lupakan benda-benda daripada perkara-perkara kita duk ingat, duk datang, duk tersilam mari dalam otak kepala kita, maka kita lah amalkan ayatnya. Yang pertama sekali, kalau kita nak lupa, maka kita baca doa Nabi ajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Maka kita baca ayat ni, baca banyak siuk di dada kita. Allahumma inni, doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bacakan doa ni sapu banyak, insya-Allah Tuhan akan lupa, Tuhan will lepas daripada duka cita dan lepaskan benda-benda yang kita teringat. Ada salah satu bacakan surah apa? Ayat Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Banyak-banyak. Dah. Dah insya-Allah ya katanya. Jadi dia mau tanya boleh ke tak baba kita nak beramalkan masalah ayat ataupun amalan yang ada dalam senjata mukmin.
Jadi kita nak beramal tu boleh ibu bapa. Dah yang tanya ni siapa dia? Bolehkah bapa? Daimai bapa rau amalan dalam kitab Senjata Mukmin daripada Nudda. Nudda saat ni dia kata boleh ke tak boleh kita nak beramal tapi dia tak kena cara tu. Dia nak jadi panas sikit nah. Kak dia tu nak jadi panas sikit. Tapi nak buat amal tu kita kena terima. Atik kena cari terima kepada Tok Guru. Nak tanya amalan kita dak bawa dah tu. Jadi amalan tu masya-Allah kita nak beramal dalam Senjata Mukmin tak ada masalah, tapi makna tu kalau amalan tu ya apabila terasa panas banyak baru ni hak mari jumpa ngamo belum pada puasa, ya rajin amal berdoa, amal ayat tu, amal ayat ni, amal surah tu, amal surah nyokutik wa amal habis. Akhir-akhir nak tidur tak leh, jadi panas pedih, jadi menyocok, malam tidur tak jenuh, makan ubat. Sebab apa? Ya amal saat ni tu tidak ada berguru. Kalau kita ada buat amal dah, bolehnya kita kena berguru, kena ijazah tanya ke orang-orang tua ataupun orang-orang tok guru. Kalau kita ada buat amal, kalau rasa tak sedap, kena tanya. Supaya orang buat amal masalah haikal tu lah. Masalah amal haikal tu. Dah. InsyaAllah kodan ni dulu. Sekarang dulu insya-Allah dan kita akan sambung semula. Kalau hak mana yang mau tak ada jawab, insya-Allah mau akan jawab semula ibu bapa. Harap kemaafan dengan jawapan kalau kena dengan hati-hati maka kalau kena dengan masalah hati-hati ibu bapa, insya-Allah semua itu daripada nur, daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hak tak kena, hak mana tak sejatuh, hak mana tak makan tak betul hati, hak tu daripada hawa nafsu sendiri. Insya-Allah mau akan jawab semula. Hak mana mau tak jawab, maka jawab semula kerana masa tu berpanjang dan jah malam. InsyaAllah kita akan jawab setengah-setengah dah. Hak yang tak ada jawab lagi. Banyak ni soalan yang mau tanya ni. InsyaAllah masa kita jawab semula. Qadani dulu dengan kata aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.